Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan masuk. Kak Nur Fazilah Halimi terbaik. Orang yang selalu bagi salam. Yang pertama Kak Azimah Abdul Rahman, Maryam Ismail, silakan ahlan wa sahlan. Okey, Said Amin, Siti Rohaya Happy. Okey. Okey, silakan alhamdulillah. Okey. Kak Jamila Ahid Ainul Mardiah, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hamidah dan semua pakak-pakak masuk. Alhamdulillah. Okey. Okey, insya-Allah sebelum kita nak mulakan kita punya bengkel cantik bacaan dan praktikal solat untuk sambungan edisi ketiga pada hari ini, jom sama-sama kita pakai share dulu. Okey. Muhammad Danish, Hajah Rokia, Suzana Abidin, Mawabduri, Siti Zainab, Ainul Mardiyah, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat semua yang bersama-sama pada pagi ni, masya-Allah. Okey, jom sama-sama tu sementara tuan-tuan puan-puan nak kita tunggu kawan-kawan kita, insya-Allah. Kak Jahilawati, Syarif, Suzana Abidin, Ainul Mardiyah. Okey, ada yang tanya dalam grup Telegram tu, dah mula ke belum? Dah mula. Jom sama-sama. Okey. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam pada yang bagi salam. Kak Maimun Jaafar, Anak Alias, okey, Bunda Hasna, Zaini, Lamanda, Mak Lang Zahara, Mahani, Kak Wati Tahir, Maimun Jaafar, okey, dan Nur Aini dan semua. Silakan masuk. Kak Azizi, Abang Mokhtar Musa, silakan ahlan wa sahlan bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul untuk sama-sama kita nak muzakarah, kita nak berbincang ataupun kita nak ulang kaji tentang solat yang selalu kita solat. Kak Rosdamia, Nur Haya, Kak Halina, Siti Mariam Ibrahim dan semua, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Pakak-pakak masuk silakan. Terbaik semua yang bersama-sama pada pagi ni, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah.
Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Ala Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Alhamdulillah. Okey, syukur tahniah dan terbaik untuk buat semua yang bersama pada pagi ini, yang telah berjaya share, kongsikan kepada grup-grup Facebook yang ada. Gambar saya, suara saya jelas ke? Kalau jelas boleh komen, boleh bagi tahu dalam komen, insya-Allah. Dan begitu juga tahniah, ada yang tag kawan-kawan, insya-Allah. Pagi ni kita nak sebentar sekejap sahaja untuk sama-sama kita nak ulang kaji ataupun sama-sama kita nak upgrade kita punya solat, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, syukur kita dapat sama-sama pada pagi ini. Lebih-lebih lagi untuk kita nak muzakarah ataupun nak berbincang tentang solat, subhanallah. Okey, inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari kemungkaran ataupun perkara yang keji, subhanallah. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, terima kasih pada yang dah share. Waalaikumsalam pada yang bagi salam. Selamat datang, mudah-mudahan semoga dikurniakan rahmat keberkatan buat semua, masya-Allah. Okey, dari utara, selatan, timur dan barat, boleh update tuan-tuan perempuan daripada mana? Okey, masya-Allah. Okey, baik, jom kita teruskan sama-sama. Kita pakat-pakat kita share banyak-banyak, insya-Allah ya. Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim
Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah dari Patani, Thailand, jelas. Subhanallah terbaik. Dari Fatani, okey, Fatani, okey. Kak Nora Nurwati dari Bukit Batok, Singapura, terbaik. Okey, alhamdulillah. Kita adalah hamba Allah. Allah tak akan hampakan hamba-Nya. Betul, terbaik Kak Mas Ratu. Kita adalah hamba Allah. Bukit Indah JB dari Chua Kang, masya-Allah, terbaik. Chua Kang, Okey, Kelantan, Kak Maimun Jaafar dan semua, insya-Allah. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Aslinda, terbaik. Terima kasih pada yang dah share dari Besut, Besut Ganu, Kak Nurihan Yahya dan semua. Okey, Kak Nora Nurwati. Jom sama-sama kita pakat-pakat, kita kongsikan sebanyak mana mungkin. Mudah-mudahan pagi ni kita dapat sambung kita punya slot bengkel cantik bacaan solat di dalam siri yang ketiga. Ini siri yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada 3 siri kita buat. Siri pertama, siri bulan Ramadan, siri kedua minggu lepas, dan hari ni siri ketiga. Kita nak sambung dalam kita punya bacaan sujud kita, insya-Allah. Dari ni, okey, dari gurun Sofia binti Majid, Kak Siti, Kota Baru, Mahdan Malik, Kelantan. Okey, siang live Ustaz jelas. Oh, ya ke? Kak Rosdamia, malam tak jelas okey, siang jelas. Okey, baik. Jom sama-sama kita selawat sikit. Kak Mawar Putih, Nur Hayati Arifin. Okey. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Okey, baik. Jom kita mula dulu sama-sama. Untuk kita nak sambung kita punya sujud sampai tahiyat akhir untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu ilmu, mutiara ilmu sama-sama kita berbincang dan sama-sama kita tambah ilmu sama-sama, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang dah share. Waalaikumsalam pada yang bagi salam. Jom sama-sama kita mulakan. Terbaik semua. Apa perasaan bila kita dapat selawat buat kepada Nabi SAW? Rasa senang, rasa damai, betul insya-Allah. Okey. Kita mulakan dengan Ummul Quran. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jama'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'allimin wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, jadikanlah kami serta keturunan kami yang mendirikan solat. Ya Allah, permudahkanlah kami untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Ya Allah, tetapkanlah hati kami, berikanlah kami kekuatan untuk terus taat perintahmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, jauhkanlah kami dari wabak COVID-19 serta lindungilah ahli keluarga kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Syukur pagi ini kita dapat bersama-sama untuk kita sama-sama dalam slot yang ketiga untuk bengkel cantik bacaan dan praktikal solat. InsyaAllah kita nak sambung setakat ni. Mudah-mudahan semoga Allah kurniakan keberkatan, Allah berikan rezeki, okey, buat semua yang bersama pada pagi ini. Masya-Allah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77, Ya ayyuhallazina amanu, okey, amanu ruk'u wasjudu, okey, wa'budu rabbakum waf'alu al-khaira la'allakum tuflihun. Saya potong untuk tengah-tengah tu. Okey. Okey. Rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, rukuklah serta sujudlah mengerjakan solat dan beribadah kepada Tuhan dengan mentauhidkan serta kerja amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kejayaan kita bila mana kita dapat taat perintah Allah dan kita tinggal larangan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kunci kepada kejayaan kita adalah di dalam solat. Kerana apa? Kerana kita nak membawa sifat di dalam solat di luar solat. Makna katanya iaitu
bagaimana kita nak menjadikan ketaatan kita dalam solat di luar solat. Kita jaga penglihatan kita, kita jaga pendengaran kita, kita jaga kata-kata kita, kita jaga hati kita, kita jaga pergerakan kita dalam solat. Sifat yang sama juga kita nak bawa di luar solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan ada sedikit rasa untuk kita nak upgrade solat kita sentiasa sampai bila-bila, mudah-mudahan itulah menjadi kunci kekuatan untuk kita berjaya dalam solat. Hatta dalam azan pun kita biasa dengar imam azan, mula-mula sekali apa? Dalam seruan yang pertama, hayya 'alas salat. Jom kita solat. Lepas tu yang kedua, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kejayaan. Maksudnya memang dengan melalui kita jaga solat, insya-Allah Allah akan pimpin hidup kita supaya berjaya. Berjaya itu apa arti kata apa? Berjaya dalam keadaan kita diredai Allah, berjaya dalam arti kata kita sentiasa berada dalam rahmat Allah, berjaya dalam arti kata kita berjaya dalam kehidupan yang seterusnya, iaitu kehidupan yang menjanjikan selama-lamanya. Itu maksudnya kejayaan. Kejayaan, ingat, kejayaan kita adalah bila mana kita dapat taat perintah Allah, kita tinggal larangan Allah. Itu adalah kejayaan utama kita di dunia. Habis tu ustaz, habis kerja kita nak solat je lah, kan? Dunia ni tak payah pulun ke? Siapa kata dunia ni tak penting? Dunia ini adalah jambatan untuk menuju ke akhirat. Dunia adalah jambatan untuk kita nak menuju ke akhirat. Tanpa kita melalui dunia, macam mana kita nak pergi? Kita nak pergi akhirat. Jadi prinsip ataupun kunci asas kepada kejayaan itu, sebab itulah terdapat dalam solat. Dalam live kita ada cerita macam mana kita nak dapat khusyuk dalam solat. Kita kena ada ta'azim, kita kena ada tafahum, kan? Kita kena ada rasa ar-raja', kita kena ada rasa kena rasa kita gerun dengan Allah, kena faham apa yang kita baca, dan kita kena rasa takut dengan azab Allah. Benda tu kena masukkan dalam solat. Okey, boleh insya-Allah. Hari ni kita akan sambung last hari tu, siri yang kedua, kita masuk bab berkaitan dengan sujud. Bab berkaitan dengan sujud. Dalam sujud seperti biasa kita amalkan 7 anggota yang akan sentuh di bawah, iaitu dahi 1, tangan 2, lutut 2, dan kita punya 2 perut jari kaki. Kalau dalam kitab disebut 2 perut jari kaki. Jari kaki kita ni iaitu 2 perut. Kita nak tekan di sini. Bagi siapa yang tak ada masalah kaki. Dalam hadis membincangkan sama ada khilaf ulama mengatakan sama ada kita nak turun lutut dulu ke nak turun kaki dulu. Kan kita lutut kaki lah tu. Maksudnya kita nak turun lutut dulu ke ataupun nak turun tangan dulu waktu sujud. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bila kita turun, nak turun tangan dulu ke nak turun kaki dulu? Kan ada orang kata sepatutnya kena turun tangan dulu, sepatutnya kena turun kaki dulu. Dalam saya petik daripada fatwa wilayah persekutuan Majlis fatwa wilayah persekutuan. Dalam ini dikumpulkan beberapa hadis. Hadis yang menceritakan tentang sujud, iaitu pertama, iaitu hadis daripada Abu Dawud At-Tirmizi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan ketika ia bangun dari sujud, mengangkat kedua tangannya sebelum dua lututnya. Tapi bangun pada sujud memang kita angkat tangan dulu lah. Maknanya dalam hadis
Nabi SAW meletakkan dua lutut dulu sebelum kedua tangannya. Tetapi ada juga ada juga hadis yang lain, hadis sahih dari Ibnu Khuzaimah adalah kami meletakkan kedua tangan sebelum lutut, maka diarahkan kami meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ini maksud sama juga. Maksudnya bila kita sujud, kita meletakkan lutut dulu. Dalam hadis kita meletakkan lutut dulu, baru kita meletakkan tangan. Itu dalam hadis. Cuma ya, di dalam sujud kita, benda yang paling penting adalah kita kena jelas dan kita kena pastikan tafahum. Kita kena faham apa yang kita baca. Apa yang kita baca dalam bacaan sujud kita. Iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bila kita sujud tu, mata kita memang tak nampak lah sebab kita tengok tempat sujud. Yang saya belajar, wallahualam, mata kita tengok hidung kita supaya kita nak fokus dalam bahasa kita, beri tumpuan. Dalam bahasa yang kita biasa sebut dalam bahasa Arab, iaitu khusyuk maksudnya fokus. Untuk kita nak fokus. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bila kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya kat normal lah. Waalaikumsalam ya, pada bagi salam silakan masuk. Maksudnya maha suci Allah, maha suci Allah, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wa bihamdih maksudnya segala puji bagi Allah. Macam mana kalau kita bila kita puji manusia, tak semua pujian tu boleh tumpul pada manusia, tapi Allah, semua pujian tu kita tumpul pada Allah. Maknanya bila kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita sujud dalam keadaan kita sujud yang betul-betul ta'zim. Kan dalam solat kita nak khusyuk, kita kena ada tafahum, ta'zim. Ar-raja', kan kita ada 6 sifat yang kita cerita sebelum ni. Nah, bila kita sujud, dalam keadaan kita sujud, kita masukkan sekali dengan sifat kita takut ya Allah, takut kita takut dengan azab api neraka, kita takut dengan amalan dosa kita takut terampun. Kita masukkan sekali itu dalam kita menyebut maha suci Allah, subhana rabbiyal, yang maha tinggi dan segala pujian bagimu. Kita baca dalam keadaan tenang, kita baca dalam keadaan sepenuh hati, melalui hati kita kita akan dapat benda tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. InsyaAllah dia akan dapat. Ustaz, kalau kita solat atas kursi, tentu tak dapat sujud kat sejadah, betul. Kalau untuk orang yang solat di atas kursi, sebab dia nak bahas panjang, cuma ya. Kalau kita solat dekat atas kursi untuk sujud, bila kita rukuk, kepala kita dengan lutut tu dia setara. Bila kita sujud, kepala kita lebih diturunkan dengan lebih bawah daripada kita rukuk tadi. Memang tak dapatlah kita sentuh 7 anggota tu sebab ada keuzuran, kaki kita tak boleh sujud. Itu untuk lutut. Cumanya untuk orang yang solat di atas kursi, maka sujud dia tu dia kena lebih kepala dia kena lebih turun daripada rukuk. Sama macam biasa. Kita walaupun kita sujud di atas kursi, tapi kita kena bayangkan seolah-olah macam kita sujud di atas lantai. Di atas lantai. Di atas lantai. Clear buat situ Boleh semua? Dan bila mana kita sujud, saya ni banyak kali kita cerita sebelum ni, bila kita sujud sebenarnya adalah kita merendahkan martabat kita. Allah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ustaz ulang balik pasal rukuk. Rukuk kita dah cerita dalam siri yang kedua hari tu. Subhana rabb. Nanti kita punya team akan upload dalam YouTube untuk 3 siri yang kita buat ni ya. Siapa nak tengok dalam YouTube, nanti boleh tengok YouTube, boleh tengok ulangan kaji. Bila kita sujud, sebenarnya kita
merendahkan. Okey, ustaz, kalau perempuan pakai telekong, tapak tangan terlapik dengan telekong masa sujud, boleh tak ustaz? Okey. Untuk yang itu, sebab bila kita sujud, tangan kita mesti kena sentuh tempat sajadah ataupun lantai. Kalau tangan kita menyentuh pakaian ataupun kain yang melekat pada badan kita, okey, ada pendapat ulama mengatakan solat tidak sah. Okey, solat tidak sah. Okey, solat tidak sah. Jadi sebab tu kalau kita sujud, pastikan tangan kita tu sentuh dekat sejadah ataupun tempat kita lantai tu. Ustaz, saya tak boleh turun lutut dulu sebab kaki saya sebelah kanan tak kuat untuk turun dulu, takut. Jadi kena turun tangan dulu, tak ada masalah. Ini ulama khilaf. Kalau tak boleh lutut, turun tangan dulu. Okey, boleh tengok majlis fatwa wilayah persekutuan, memang dah tulis detail kat dalam. Tuan-tuan Google, tengok tulis rukuk dan sujud. Okey, rukuk dan sujud, fatwa rukuk dan sujud, nanti dia keluar. Okey, dia keluar. Apa yang Nabi buat? Turun lutut dulu. Okay, tapi nak turun tangan dulu, tak ada masalah. Agama Islam tu mudah, tapi bukan dipermudahkan. Okey. Okey, bila kita sujud, okey, ini falsafahnya. Bila kita sujud, kemuliaan manusia ini adalah di kepala, kerana Allah kurniakan akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia adalah ahsan, yang terbaik di kalangan makhluk. Ahsanit taqwim. Okey. Allah kata dalam surah apa ya? Surah ni surah pendek dalam juz 30 kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surah apa ya? Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Surah At-Tin kan, betul tak? Okey. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah dah jadi kita sebaik-baik kejadian kerana Allah meletakkan akal fikiran kita ataupun kemuliaan kita di atas. Kan? Ini kita manusia. Tetapi kalau kita tengok binatang, kita manusia, kepala kita di atas, kemaluan kita di bawah. Sebab yang merosakkan manusia adalah dengan kemaluan lah. Okey. Kepala kita ke atas, kemaluan di bawah. Itu manusia. Hebat Allah cipta. Okey. Jadi kalau kita tengok binatang ataupun haiwan, kepala mereka dan kemaluan mereka setaras ataupun setara. Kan? Itu binatang. Okey. Sebab itulah dalam Quran pun Allah umpamakan manusia yang tak nak dengar perintah Allah, tak nak fikir, okey, tak nak ikut. Okey, Allah kata ulaika kal an'am, okey, bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Okey, ulaika kal an'am, orang yang tak nak taat perintah Allah, mereka seperti binatang ternak. Okey. Okey, yang pasal tadi yang saya kata pasal sujud tu, okey, ada ulama mengatakan solat tidak sah. Tetapi ada juga berbeza pendapat, ada ulama mengatakan tidak mengapa kalau kita terlapik. Cuma yang tak bolehnya adalah bahagian dahi. Okey, itu yang tak boleh. Dahi, bahagian muka ni mesti kita kena sujud dekat sajadah. Tetapi tangan tu kalau terlapik ada khilaf. Ada yang kata dibolehkan, ada yang kata tak boleh. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Apa ni kita clear. Masih boleh lagi sujud, alhamdulillah Ibu Kamaria. Tak apa, insya-Allah. Tak kisah sama ada kita sujud atas kursi ataupun tak atas kursi, yang penting kita solat. Okey. Kak Afidah, Kak Rosdami. Tapi Ustaz Asma cakap tak apa kalau orang perempuan kalau tapak tangan terlapik, telekung cuma jangan bahagian dahi. Yes, macam saya cakap tadi. Okey. Alhamdulillah. Okey. Dia berbeza khilaf ulama. Okey. Okey, boleh insya-Allah. Dia ada dua pendapat. Okey. Okey, jadi kita kat mana tadi? Bila kita, kalau kita tengok Allah ciptakan kemuliaan kita, kepala kita di atas, kemaluan kita di bawah. Okey, itu kita. Tapi binatang haiwan mereka setara. Jadi bila kita sujud tu sebenarnya kita merendahkan martabat kita, iaitu bila mana kita
kita betul-betul rasa kita hina. Ya Allah, kita sujud, kepala kita di bawah, kita angkatkan kemaluan kita, kita rasa kita hina. Ya Allah, aku ni hina ya Allah. Waktu tu waktu yang mana kita menghinakan diri kita. Dalam keadaan kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey? Boleh? InsyaAllah. Bila kita rasa macam tu, bila kita sujud, subhanallah. Okey, kita akan sujud dalam keadaan sebenar-benar penghayatan. Pertama, kita faham apa yang kita baca. Yang kedua, kita buat dalam keadaan sungguh-sungguh. Dan kita faham bagaimana kita sujud tu dalam keadaan kita ni hamba. Kita sujud ni dalam keadaan kita hamba. Waalaikumsalam pada bagi salam. Silakan masuk pada baru join. Okey, itu untuk part sujud. Sebab kita ada lagi beberapa ni. Okey. Yang seterusnya iaitu duduk antara dua sujud. Okey. Duduk antara dua sujud. Okey, duduk antara dua sujud iaitu disunatkan kita duduk iftirash. Iftirash ni maksudnya macam mana? Iftirash ni maknanya kaki kiri kita punya punggung duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan kita tu kita letakkan perut jari kaki kanan kita, okey, dan kaki kiri kita tu kita duduk di atas kita punya punggung. Itu duduk istirahat bagi orang mampu. Itu adalah sunat. Okey, sunat itu duduk istirahat. Okey, bila kita duduk antara duduk sujud ni saya nak highlightkan tuan-tuan puan-puan. Kenapa? Sebab duduk di antara dua sujud ni ada doa dalam tu. Ada 8 doa duduk antara dua sujud. Ada 8 doa. Tuan-tuan puan-puan, subhanallah. Perasan tak selama ni kita baca duduk di antara dua sujud ni ada 8 doa. Okey? Dan kita hafal tak 8 doa tu? Hafal ni mana kata kita hafal bacaan satu. Yang kedua kita hafal tak kita punya maksud tu? Sebab kalau kita baca dengan penghayatan 8 doa yang terdapat dalam duduk antara dua sujud, subhanallah, kita tak sempat nak fikir benda lain. Apa dia doa dalam 8 doa tu? Okey, selama ni kita solat kan, kita hayati tak 8 doa yang kita baca dalam duduk antara dua sujud. Okey, pertama, Rabbighfirli. Yang kedua, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. Dalam duduk antara sujud ni ada 8 doa. Okey, pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, kasihanilah aku. Allahu akbar. Wajburni, tutuplah aib aku. Okey. Warfa'ni, tinggilah darjatku. Warfa'ni. Okey. Lepas tu wahdini. Okey. Wahdini maksudnya berikanlah aku rezeki. Wa'afini wa'fu anni, tunjukkanlah aku, sejahterakan aku, dan wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni maksudnya maafkan aku. Ada 8 doa. Saya ulang balik. Ini selalu kita baca. Okey, saya kena tengok. Mungkin saya takut saya tersilap apa semua. Tapi ini kita pertama, ya Allah Rabbighfirli, ampunkan aku, kasihanilah aku, tutuplah aibku, tinggikan darjatku, berilah aku rezeki, warzuqni, okey, tunjuklah aku kesejahteraan dan maafkan aku. Subhanallah. 8 doa ni, subhanallah, kita baca dalam solat dalam keadaan khusyuk dan dalam keadaan penuh penghayatan. Subhanallah, kita akan dapat betul-betul hakikat solat. Sebab kita nak hakikat solatnya iaitu khusyuk dan quduk. Khusyuk bila mana kita khusyuk, kita fokus, okey, kita khusyuk betul-betul. Quduk ni bila mana daripada dalam hati kita. Okey, saya tak kuat nak bangun kat Rumaja Idris, saya tak kuat nak bangun setiap kali lepas sujud. Jadi lepas sujud saya terus sembahyang sambil duduk antara dua sujud untuk lain rakaat. Faham? Okey, kat Rumaja, faham? Okey, itu keringanan. Kita buat setakatnya kita mampu. Yang tak boleh ni kalau kita tak buat. Okey, subhanallah. Bayangkan ada 8 doa. 8 doa ni. Satu, kita
kita faham. Yang kedua, kita baca dengan betul. Pertama, kita baca betul. Yang kedua, kita faham. Okey. Kata ulama, di dalam doa 8 doa ni, kita tengok yang pertama tu Rabbighfirli, ampunkan aku. Okey. Tetapi yang di hujung pun ada juga wa'fu anni, maafkan aku. Kan lebih kurang macam maksudnya sama. Pertama, ampunkan aku, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan 8 doa tu kan. Awal tu Rabbighfirli, ampunkan aku. Tetapi ujung sekali ada pula wa'fu anni, maafkan aku. Subhanallah. Kita tengok susunan doa ni, subhanallah, terbaik. Jadi apa beza di antara ampunkan aku, okey, dan wa'fu anni, maafkan aku? Apa bezanya? Okey. Wa'fu anni, maafkan aku, maksudnya adalah kita minta supaya Allah tutup aib kita di akhirat. Kita nak minta Allah supaya Allah tutup aib kita di akhirat. Allahu Akbar, subhanallah. Okey. Aib kita tu kita nak minta supaya Allah tutup di akhirat. Allahu Akbar. Kan dekat dunia Allah tutup aib kita. Kan orang tak tahu Ustaz Fidaus ni nampak elok je, baca Quran kan, nampak baik je. Tapi kat akhirat nanti Allah buka aib kita. Kan kita takut Allah buka aib kita. Jadi kita minta pada Allah. Siapa lagi kalau kita nak minta, kalau kita tak minta pada Allah? Kan kita takut nanti kat akhirat bila Allah tunjukkan aib, Allah tunjukkan apa yang kita buat dekat dunia, takut waktu tu kita tak tahu kita tak tahu macam mana. Okay? Takut nanti kita malu sampai cair muka kita nanti. Jadi dengan doa yang kita baca ni sebenarnya kita nak minta supaya, sebab satu ketika bila Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Maka sahabat berjawab, orang yang muflis adalah orang yang tak ada duit lah. Okey. Maka Nabi SAW jawab lagi, bukan itu yang aku maksudkan. Okey. Orang yang muflis di akhirat bukan orang yang tak ada duit. Orang yang muflis adalah orang yang apabila di akhirat dia bawa segala amalan dia, tetapi amalan dia tidak membantu dia untuk masuk syurga Allah. Okey. Apabila Allah nak diceritakan, apabila Allah nak masukkan ke dalam syurga, maka Allah tanya kepada manusia yang lain. Okey. Sesungguhnya ada sesiapa yang nak menuntut pada si fulan ini, maka tampillah manusia lain. Ya Allah, dahulu dia pernah menzalimiku, kan? Maka Allah kata, Allah, apa yang kau nak sekarang? Maka ya Allah, sekarang aku nak pahala dia, ya Allah. Sebab kita punya transaction jual beli kita di padang mahsyar bukan duit dah, tetapi waktu tu adalah pahala. Okey. Maka Allah angkat pahala orang yang banyak amalan tadi, dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Okey, orang yang dizalimi. Maka Allah tanya lagi kepada manusia yang lain, ada lagi yang nak menuntut pada si fulan ini? Maka ada lagi, ya Allah, dulu kat dunia, ya Allah, kan, dia pernah aniaya aku, ya Allah. Dulu kat dunia dia pernah ngumpat aku, ya Allah. Dulu kat dunia dia pernah zalim, dia pernah hutang aku, dia pernah macam-macam. Selagi mana ada orang tuntut, selagi mana ada orang tuntut, maka selagi itulah pahala si fulan ini akan dipindahkan kepada orang yang menuntut. Sampai ke tahap ada lagi orang tuntut, maka Allah, apa yang akan berlaku? Dosa orang yang tuntut tu akan dipindahkan kepada si fulan tadi, sehingganya asalnya dengan amalan yang dia bawa cukup untuk dia masuk ke dalam syurga, takut-takut disebabkan banyak orang yang tuntut dekat akhirat, takut-takut dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada golongan ni. Jadi sebab itulah dekat dunia kita kena pastikan hablum minan nas. Okey. Pastikan hubungan kita dengan manusia selesai cukup-cukup. Selesai cukup-cukup hubungan kita dengan manusia. Saya pun ada buat salah dengan ramai orang, tuan-tuan perempuan, kita semua sama. Kita manusia tak lari pada kesalahan. Jadi selagi mana yang kita boleh, hubungan kita dengan manusia selesai cukup-cukup. Kita minta maaf. Mana kalau kita ada ambil hak orang, kita pulangkan balik. Kalau kita pernah zalimi, kita minta maaf. Okey. Kalau nak ceritakan tentang kita nak selesai
ataupun kita nak pastikan kita punya hubungan kita dengan manusia selesai, ada satu kisah bagaimana seorang pemuda yang mana sewaktu dia berjalan, saya ringkaskan cerita ya. Sewaktu dia berjalan dan melalui di sebelah sungai, maka dia ternampak sebiji apple, kan, sebiji apple, buah lah. Maka disebabkan dia lapar, dia makan buah tersebut. Saya tak ingat ini kisah ni daripada mana, kisah Salafus Soleh ke, tapi tolong bantu saya. Okay. Satu bab muflis tadi kita tak habis lagi. Ni pasal kisah yang lelaki ni. Okay, saya tak ingat ni kisah Salafus Soleh ataupun hadis, ataupun kisah yang mana. Tolong bantu saya kalau siapa ingat. Satu ketika, mungkin ada pernah dengar kisah ni. Seorang lelaki, dia lalu sebelah sungai dan dia nampak buah sedang ada dalam sungai tu. Maka dia lapar, dia makan buah tu. Saya pendekkan cerita. Dan bila dia makan buah tu, maka dia terdetik, daripada mana datang buah ni, kan? Ini orang yang ada hubungan hati dengan Allah. Daripada mana datang buah ni? Maka dia pun cuba ikut laluan sungai tu. Last kali dia jumpa, oh, buah ni asal daripada kebun ni. Ya Allah, aku telah makan hak orang, kan? Aku telah makan hak orang. Maka dia pergi berjumpa dengan tuan kepada kebun tersebut. Wahai tuan, saya telah makan buah yang telah jatuh pada sungai. Okey, dan buah tu dia telah makan dan rasa bersalah kerana makan buah tersebut. Kalau kita jumpa tepi sungai, kita makan je, alhamdulillah, rezeki, kan? Ini orang yang jaga amalan, okay? Dia jaga halal haram. Maka dia jumpa pada tuan tu. Maka apakah bayaran yang aku perlu bayar disebabkan aku termakan buah tadi? Buah tu bukan salah dia, buah tu hanyut kat sungai. Sebab kalau tak makan, rosak gitu je. Tapi disebabkan orang yang hubungan kuat dengan Allah, maka dia jumpa tu ada tuan ni. Apakah bayaran aku kena bayar, kan? Maka tuan tadi kata, bayaran yang kau perlu bayar adalah kau kena kerja dengan aku. Okay, tak apa, kan? Sebab dia nak jaga hati dia nak jaga hubungan dengan manusia. Dan dia nak kisah bapa kepada Syekh Wali Kutub, Syekh Jalani, yang makan buah apple tepi sungai, ladang apple, bersalah jumpa tuan. Yes. Oh, saya ingat. Terima kasih Kak Syida daripada Singapura. Okey, ayah kepada Syekh Qadir Al-Jalani, okey, Wali Kutub. Okey, kisah Wali Kutub lah. Anak dia Syekh Qadir Al-Jalani. Okey, terima kasih Kak Syida, tolong ingatkan. Okey, maka tuan ni kata, kau kena kerja dengan aku. Maka disebabkan dijaga, walaupun hanya segigit apple, kan, dijaga, maka dia kerja dengan tuan dia. Itu satu part, dengan sabar, sebab mata-mata nak jaga hubungan ni supaya tak nak dituntut kat akhirat ni, tak kena tuntut di akhirat. Okay? Maka lepas dia dah makan buah, dalam keadaan beberapa ketika dah kerja dengan tuan tu, maka tuan ni kata, ada lagi satu hubungan, lagi satu hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya kau kena kahwin dengan anak aku. Anak aku buta, anak aku pekak, anak aku bisu. Ini kisah, okay? Anak aku pekak, anak aku bisu, anak aku buta. Maka kalau kita, kan, contohlah, okay, ada seorang lelaki, kita termakan lah apple lah senang cerita. Lepas tu dah lah kena kerja, lepas tu kena kahwin dengan anak dia yang pekak, bisu dengan buta. Agak-agak kita nak kahwin tak? Kan? Contohlah akak-akak, kan, ibu-ibu, kan, contoh kena kahwin dengan lelaki pekak, lepas tu bisu, lepas tu buta. Nak ke tergamak ke nak kahwin? Kan? Ini kisah Salafus Soleh. Maka jadi lelaki ni demi hanya nak menjaga halal haram makanan yang dia makan tu, baik aku terima. Kan, nak ceritakan betapa hikmahnya orang menjaga amalan. Itu baru termakan sebiji apple dah, belum lagi makan benda lain. Maka bila selepas dah kahwin, maka waktu kali pertama dia berjumpa dengan isteri dia, maka dia terkejut.
Masuk dia jumpa dengan isteri dia. Subhanallah. Dia tengok cukup sempurna dengan wajahnya cantik, tak pekak pun, tak bisu pun, tak buta pun. Maka dia jumpa dengan ayah mentua dia tadi. Kenapa aku jumpa dengan anak tuan, kata bekak, bisu, buta, tetapi tengok elok je, kan? Maka dia kata, tuan tadi kata, inilah balasan untukmu kerana menjaga apa yang masuk dalam mulut, menjaga warak ni maksudnya adalah kita menjaga. Alim dan warak, alim ni maksudnya adalah berilmu, warak ni maksudnya menjaga. Sebab tu orang sebut ni orang alim, orang warak. Alim, warak, kan? Alim, warak. Alim ni maksudnya orang yang berilmu, alim, mengetahui. Warak maksudnya adalah orang yang menjaga. Kalau alim tetapi tak warak, tak boleh. Dia ada ilmu tapi dia tak jaga ilmu dia tu. Ilmu tu tak menjaga dia. Dia akan jadi fitnah. Alim dengan warak ni berpasangan. Alim berilmu, warak menjaga. Okey. Dia ilmu tapi dia tak warak, tak guna. Dia akan jadi fitnah pada dia balik. Tapi kalau dia warak, tak alim, tak berilmu, maka dia akan merosakkan orang lain. Dia warak tapi dia tak alim, dia tak berilmu. Dia warak menjaga, dia jaga tu je, kan? Dia akan rosakkan orang lain. Oh, ni salah, tu salah, ni salah, ni salah, sebab dia tidak alim. Okey. Jadi kisah berbalik pada kisah tadi, ayah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali kutub. Okey, selepas pada tu, maka tuan tanah tadi kata, inilah balasan untukmu. Sesungguhnya anak aku buta kerana dia tidak pernah melihat maksiat. Dia pekak kerana telinga dia tidak mendengar perkara yang haram. Dan dia bisu kerana mulut dia tidak berkata sesuatu yang haram. Itulah kelebihan nak ceritakan tentang bila kita sabar, kita taat perintah Allah, insya-Allah Allah beri lebih daripada apa yang kita sangka. Subhanallah. Nampak gaya kita cerita tentang duduk antara dua sujud ni, kita relatekan dengan falsafah, baru kita akan betul-betul solat dengan betul-betul sebagai ada sifat perhambaan lagi, insya-Allah. Nampak gaya kita kena sambung kita punya slot ni pada hari Sabtu minggu depan. Okey, Sabtu minggu depan kita akan sambung. Kita akan start pukul 9, 9.10, 9 lebih kurang, kerana kita nak sambung untuk duduk tahiyat akhir. Kalimah yang kita baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari mana datang kalimah tu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dari mana? Apa asal usul kalimah yang kita baca tu? Nak tahu? Kita jumpa hari Sabtu minggu depan, insya-Allah. Boleh dapat sesuatu? Boleh semua tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Subhanallah. Okey, walaupun sekejap, tetapi benda ni kita sentiasa upgrade kita. Kita ada 3 siri Siri pertama, siri kedua, siri ketiga. Yang ini adalah siri ketiga. Insya-Allah minggu depan kita ada siri penutup, iaitu siri yang keempat. Insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Kalau dapat sesuatu, insya-Allah jangan lupa kita sama-sama kita amal. Dah banyak pengajaran pada kisah tadi. Paling tak ada hasil daripada bengkel cantik bacaan dan praktikal solat ni, paling lekeh lah. Mungkin itu bahasa orang paling tarak, paling cikai lah kita boleh faham bacaan dalam solat kita. Itu paling rendah. Paling tak ada kita buka balik buku, kita faham bacaan solat kita, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan semoga Allah kurniakan. Kita jumpa minggu depan. Esok insya-Allah pukul 9 juga kita ada bengkel tadabbur surah-surah lazim. Okey, bengkel tadabbur surah-surah lazim. Insya-Allah esok kita jumpa juga. Esok bengkel tadabbur surah lazim. Okey. Ada orang tanya, ustaz, berapa nak bayar yuran pagi ni? Okey, program ni kita buka tuan-tuan perempuan yang tentukan berapa yuran yang tuan-tuan perempuan nak sumbang ataupun nak taja untuk program kita, dengan tekan link di bawah, ataupun tuan-tuan perempuan boleh tengok nombor akaun di bawah. Insya-Allah, mudah-mudahan semoga dapat membantu operasi pusat pengajian Quran kita. Insya-Allah. Boleh semua?
Mudah-mudahan ada soalan. Kita ada slot lepas ni dengan Ustazah Dini pukul 10. Ustaz Ilyas tak ada pagi ni. Pagi ni dengan Ustazah Dini, insya-Allah. Walaupun sekejap dapat sesuatu, insya-Allah kita berhenti dulu sebab kita nak bagi ruang kepada Ustazah Dini dalam slot one page with tajwid. Subhanallah. Okey, sama-sama teruskan. Terima kasih kerana terus menyokong kami. Terima kasih kerana terus bersama-sama. InsyaAllah with Quran together to Jannah. Dan kita punya program Family Mengaji Tenten ni, kalau tuan-tuan perasan, kita ada beberapa teras ataupun kita ada beberapa tema kan. Kita dah 4 bahagian Quran, itu memang teras yang sebelum kita buat. Lepas tu kita ada 4 bahagian solat kan. Subhanallah kan. Dan kita ada juga 4 bahagian hadis. Hadis kita ada 4 bahagian hadis. Mana kata 3 kita punya apa ni, komponen lah kan. 3 komponen utama Family Mengaji Tenten ni, Quran, solat, hadis. Subhanallah. Seronok kan? Jadi teruskan supaya doakan supaya kami terus kuat, supaya tim kita, tim Family Mengaji Tenten, tim management kita, management kita bersama, supaya terus diberikan kekuatan, diberikan idea, ataupun tuan-tuan perempuan ada idea sama untuk terus bersama-sama kita berkongsi sama-sama, insya-Allah. Okey. Dan kita bukan hanya sekadar nak berhubungan, bersilaturahim di dunia saja, dan kita nak berhubungan, bersilaturahim sampai ke syurga with Quran together to Jannah. Walaupun Quran, tetapi tanpa sedar kita telah masuk 3 elemen ini, okey, iaitu Quran, solat dan hadis. Subhanallah, masya-Allah. Okey, seronok. Okey, Family Mengaji Tenten terbaik. Okey, ingat Family Mengaji Tenten ni nama yang kita letakkan atas perjuangan ataupun atas semangat untuk kita nak sentiasa mohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Sebab tu kita namakan Tenten Al-Kahfi, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Mudah-mudahan kita ada slot bersama Ustazah Dini selepas ni. One page with tajwid. Doakan mudah-mudahan semoga Allah rahmati kita, insya-Allah. Terima kasih pada yang dah pada yang menaja kita punya slot pada pagi ni. Esok kita ada juga pukul 9 pagi untuk slot tadabbur dan slot tadabbur surah-surah lazim. Subhanallah. Okey, ada lagi, jumpa minggu depan dan esok pagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah pukul 10 dengan Ustazah ini, pukul 12 dengan Ustazah Sabrina untuk bacaan hadis. Satu hari satu hadis kita faham pun dah bagus. Betul tak? Satu hari kita faham satu hadis sangat indah, subhanallah. Okey. Kita nak dekat hati kita. Bila mana kita dengar bacaan hadis, kita rasa Nabi hidup di hati kita. Walaupun hadis tu disebut 1400 tahun dulu, tetapi bila dibacakan hadis, Nabi hidup di hati kita. Terima kasih semua. Yang baik datang pada Allah, yang kurang lemah datang pada kelemahan saya. Kita jumpa lepas ni ada Ustazah Dini, tengah hari ni ada Ustazah Sabina, dan petang nanti ada juga slot bacaan untuk Al-Mas Surat, dan malam bersama dengan saya pukul 10 malam. Wallahu alam. Mohon teguran sekiranya ada salah dan silap, mohon tunjuk ajar, dan sekiranya ada kekurangan mohon tegur saya kalau saya salah. Okey, mudah-mudahan semoga Allah rahmati kita. Surah Al-Barakatillah, ila liqa' ma'assalamah. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La 'asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.